Wabarakatuh yang dikasihi sekalian. Hari ini 16 hari bulan Mei dan bersamaan dengan 25 Ramadan. Kita bersama-sama dalam sesi bicara alam yang diterbitkan oleh GRAS Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya, Nur Fitri Amir bin Muhammad, sebagai koordinator Forum Kedaulatan Makanan, sebagai moderator pada hari ini, dan bersama-sama dengan kita pada petang ini yang akan membincangkan soal tajuk bicara kita iaitu kebajikan haiwan dalam Islam, ialah Dr. Prof. Madya Arif Fahmi Mak Yusof, yang merupakan Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okey, panel kita yang kedua adalah Puan Rosmizatul Azila binti Mat Yatim, yang merupakan Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, saya. Okey. Harap hari ini kita ada discussion yang tidak terlalu panjang. Kita ada masa lebih kurang dalam sejam ataupun 2 jam dan kita punya target audience pada petang ni Puan Azila dan juga Dr. Arif adalah masyarakat umum. Jadi kita akan bawa konsep-konsep yang ingin disampaikan ni dalam konteks yang lebih mudah lah, yang lebih mudah untuk difahami oleh masyarakat, dan mungkin kita tidak akan membincang lebih lanjut berkenaan dengan teori ataupun falsafah-falsafah yang dengan lebih detail. Mungkin kita boleh sebut saja, tapi kita tidak detailkan, kerana kita tidak mahu discussion ini tidak dapat dikaitkan ataupun tidak dapat dipraktiskan oleh masyarakat umum. Dan bercakap tentang haiwan, sebenarnya sejak daripada zaman kuno lagi, ketamadunan kuno, mungkin kita boleh kata Mesopotamia ataupun Mesir ataupun Greek, telah membincangkan di mana letak duduk haiwan ni ke dalam masyarakat manusia, ketamadunan manusia. Ada yang sehingga meletakkan haiwan ini sebagai dewa dan sebagai Tuhan, kerana pemahaman dia terhadap konsep kehebatan haiwan dan sebagainya. Dan sehinggalah pada zaman Greek, diskusi-diskusi oleh pemikir-pemikir Greek, dipelopori oleh kalau boleh saya sebut kat sini, Stoik, mengatakan bahawa haiwan ni adalah alat. Maksudnya haiwan ni kerana ketidakmampuan dia untuk reason, untuk berfikir dan memahami, maka haiwan ni adalah alat kepada manusia untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan, sehingga pada satu tahap ada juga pemahaman yang mengatakan haiwan ini tidak ada nilai. Jadi untuk menjawab persoalan ini, jadi kepada ahli panel yang pertama, saya ingin minta kalau Dr. Arif boleh terangkan sedikit berkenaan dengan falsafah kebajikan haiwan ni daripada perspektif yang lebih universal. Saya mulakan dengan Dr. Arif, silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Encik Fitri dan rakan panel saya Puan Azila. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita membincangkan satu tajuk atau bicara yang berkaitan dengan kebajikan haiwan. Ya, betul apa Cik Fitri sebut tadi. Kalau kita lihat dalam falsafah kebajikan haiwan itu, yang besar itu dia kadang-kadang bermacam-macam pandangan ataupun bermacam-macam aliran pemikiran yang ada. Ada yang menyebutkan haiwan ini sebagai alat, ada yang menyebutkan haiwan ini dia ada salah satu kedudukan tetapi dia tidak sama dengan manusia. Okey, saya cuba kongsikan beberapa perkara. Boleh kita tengok slide sekejap, saya nak kongsikan beberapa ni. Okey, kita browse dulu sebelum saya jawab soalan tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan sebahagian daripada haiwan-haiwan
yang ada saya pilih sini, ini semua tuan-tuan dan puan adalah haiwan ciptaan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah belaka. Okey, sama ada haiwan domestik ataupun haiwan liar, itu semua ciptaan Allah. Jadi kita teruskan. Okey, tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang realiti kehidupan haiwan ini tidak sama seperti mana yang kita lihat dalam gambar sebelum tadi. Okey, ada yang jadi haiwan kesayangan, tetapi malangnya kadang-kadang apabila dilakukan, sebagai contoh ini gambar tentang Idul Adha pada satu ketika dahulu, bagaimanakah cara layanan kepada haiwan satu ketika dahulu waktu kita nak buat ibadat tapi jadi macam ni. Kita teruskan. Okey, dan seterusnya kita juga menggunakan haiwan untuk beberapa perkara yang berkaitan dengan perubatan. Boleh kita teruskan slide tu. Okey, tuan-tuan dan puan, haiwan juga digunakan sebagai satu alat untuk penyelidikan bagi menghasilkan ubat-ubatan, sebab kita jadikan eksperimen pada satu ketika dahulu. Okey, kerana genetik yang hampir sama, seperti contoh kita tengok kepada chimpanzi, kepada anak sebagainya. Dan ini realiti kehidupan yang kita dengar dan kita baca di akhbar-akhbar harian kita. Kita lihat bagaimana anjing dibunuh, bagaimana kera dicekik, bagaimana tupai dilakukan sembilan muka, anjing diracun dan sebagainya. Okay, itu merupakan realiti kehidupan haiwan yang berlaku. Okey, jadi perbincangan saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan, kita nak lihat sedikit, saya nak melihat sedikit falsafah kebajikan haiwan seperti mana yang Fitri sebutkan, dan kita teruskan. Kita teruskan dengan tu. Okey, dia tadi macam Cik Fitri bagi tahu tadi, dia ada banyak aliran pemikiran tentang haiwan ni, ya. Dia sebenarnya bergantung kepada kepercayaan moral mengenai kedudukan ataupun status individu dalam masyarakat. Berarti haiwan ni kita boleh namakan dia sebagai satu individu dalam masyarakat kita juga. Okey, tapi dia bukanlah manusia, dia haiwan lah. Okey, dan kita sebenarnya ada, daripada pemikir-pemikir ni, secara universalnya kita ada 3 kepercayaan mengenai haiwan ni. Yang pertama, haiwan ni tiada kedudukan seperti mana yang disebut oleh Cik Fitri tadi. Okey, haiwan ni seolah-olah kalau zaman Stoik itu dia seolah-olah disebut sebagai mesin. Jadi apa sahaja, dia tidak ada pemikiran, dia apa yang dilakukan itu hanyalah berbentuk abstrak semata-mata. Okey, berarti apa sahaja yang haiwan buat tu sebenarnya dia bergerak seperti mesin. Berarti tiada kedudukan, tiada status moral. Okey, yang sehinggakan haiwan ini boleh diperlakukan boleh dilakukan apa sahaja. Okey, boleh dibunuh, boleh dibuat apa sahaja. Okey, yang kedua pula ada pandangan-pandangan sebab tu pandangan dia makin lama tu makin mencapah. Okey, ada juga yang membicarakan haiwan ini ada beberapa kedudukan atau status tetapi lebih rendah pada manusia. Ialah manusia dengan haiwan ini tidak boleh disamakan. Okey, manusia ni kita ada reasoning, kita ada akal dan sebagainya. Okey, tetapi haiwan ni tak ada akal. Okey, dan ada juga satu aliran pemikiran baru ni yang sekarang ni memperjuangkan bahawa haiwan itu mempunyai status dan kedudukan sama seperti manusia. Okey, itu merupakan satu aliran baru dalam dalam perdebatan untuk kebajikan haiwan tersebut. Boleh kita pergi seterusnya. Okey, dan seterusnya bila kita lihat kepercayaan haiwan dalam secara umumnya, Cik Fitri, sekarang ni kepercayaan masyarakat sekurang-kurangnya haiwan ni telah mempunyai kedudukan ataupun status yang lebih rendah berbanding manusia, sekurang-kurangnya. Dia tidak lagi seperti zaman dahulu di mana haiwan ini boleh dilakukan ataupun boleh diperlakukan dengan begitu saja. Okey, telah ada undang-undang, telah ada satu cara untuk kita melayan haiwan ini. Walaupun dia sebagai makanan, kita masih lagi perlu memperlakukan haiwan itu dengan cara yang sepatutnya, iaitu sama ada berperi kemanusiaan ataupun dengan cara yang penyayang ataupun compassion to animal. Okay, kita teruskan. Dan seterusnya kepercayaan yang universal ni tadi, bila kita lihat tentang status haiwan tu kan, dia mulakan dengan haiwan tu memang tidak ada apa-apa langsung, okey, tidak berguna. Okey, dan kemudian sampai kepada haiwan itu memang ada status tetapi lebih rendah pada manusia, kita sebutkan sebagai kebajikan. Dan ada satu kumpulan yang agak ekstrim sikit memperjuangkan tentang hak-hak haiwan. Okey, dan timbullah dalam pandangan universal ni kita ada 2 pihak. Okey, satu yang kita namakan animal welfare, pejuang-pejuang hak kebajikan haiwan, dan satu lagi kita sebut adalah pejuang-pejuang hak-hak asasi haiwan ataupun namanya animal rights. Okey, kita lihat sebab kita ada kena mengena dengan perbincangan lepas ini. Okey, boleh kita tengok seterusnya.
Okey, jadi seperti mana yang Cik Amir sebutkan, Cik Fitri sebutkan tadi, tadilah ya, kumpulan-kumpulan animal welfare ni, dia mengatakan bahawa haiwan ini boleh digunakan untuk manfaat manusia. Boleh digunakan sebagai makanan, boleh digunakan sebagai pakaian, boleh digunakan untuk penyelidikan, boleh digunakan untuk sukan, pengangkutan dan sebagainya dan benda-benda yang lain. Tetapi, kumpulan ini juga mengatakan bahawa perlu ada undang-undang yang baik bagi melindungi kebajikan haiwan. Okey, itu secara umumnya untuk kumpulan ini seperti mana Cik Amir timbulkan tadi. Okey. Yang kedua ini dia berbentuk agak ekstrim. Okey, dia panggil animal rights ataupun kumpulan hak asasi haiwan. Dan mereka ini berpendapat bahawa haiwan mempunyai hak untuk tidak dieksploitasi oleh manusia untuk makanan, pakaian, hiburan, penyelidikan dan lain-lain. Berarti kalau haiwan itu untuk pejuang hak asasi haiwan ni, mereka tidak makan haiwan ni sebab haiwan ini perlu diberikan satu autonomi. Jadi haiwan ni sama status dengan kita. Jadi kalau kita makan haiwan itu, berarti kita juga telah tidak menghormati haiwan. Okey, ini dia agak ekstrim sedikit dia punya pandangan tu. Yang mereka tidak akan menggunakan apa sahaja haiwan itu sebagai alat. Sebagai contoh untuk pakaian, sebagai contoh untuk pengangkutan, ataupun sebagai contoh untuk sukan. Okay, mereka tak guna, mereka melayan haiwan itu seolah-olah mereka melayan sahabat mereka. Okay, ini pejuang yang agak ekstrim. Dan mereka juga mereka juga tak mahu langsung haiwan-haiwan ini dilakukan uji kaji. Okey, ini sehingga kan ada satu peristiwa di Amerika Syarikat satu ketika dahulu ataupun di Jerman satu ketika dahulu, pejuang-pejuang ini telah menyerang sebuah makmal eksperimen haiwan. Okey, dia bom eksperimen haiwan tersebut, makmal eksperimen haiwan tersebut kerana mengatakan bahawa haiwan tidak boleh eksploitasi. Dan mereka berpendapat bahawa semua penggunaan haiwan oleh manusia perlu dihapuskan dan digantikan dengan sumber-sumber yang lain. Okey, ini merupakan ada dua dia punya kumpulan pejuang. Jadi di manakah kita sebenarnya? Adakah kita berada di yang kita namakan kumpulan kebajikan haiwan ataupun pejuang-pejuang kebajikan haiwan, ataupun kita berada di kumpulan-kumpulan hak asasi haiwan? Okey, dari segi Islamnya tu, bagaimanakah Islam melihat kebajikan undang-undang itu perlu dijaga, okey, untuk memastikan bahawa haiwan itu boleh digunakan, tetapi dalam masa yang sama penggunaan tersebut perlulah dengan cara yang sangat yang sangat had ataupun dihadkan ataupun dibataskan untuk menjaga kepentingan, sama ada kepentingan itu kepentingan sesama manusia ataupun untuk menjaga kepentingan tersebut adalah kepentingan haiwan. Okey, jadi inilah beberapa konsep yang ada dalam pandangan universalnya itu. Okey, ini berlaku kita lihat sejarah ketamadunan itu daripada haiwan itu tidak langsung dipandang, berarti tidak ada apa-apa langsung, sehinggalah sampai sekarang ni ada kumpulan-kumpulan yang memang memperjuangkan hak haiwan tetapi dengan cara yang agak ekstrim. Jadi di manakah kita? Sama ada kita nak ambil pendekatan pejuang hak kebajikan haiwan, pejuang kebajikan haiwan ataupun pejuang hak asasi haiwan. Okey, jadi saya tinggalkan dulu persoalan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya kembalikan kepada Encik Fitri. Terima kasih Dr. Arif. Satu penerangan yang saya kira masyarakat kita boleh faham dan dia akan sampai kepada perjuangan legal kan, maksudnya dia kena ada kat dalam undang-undang, dalam perlembagaan kan, perjuangan ke arah animal right. Tapi dalam konteks Islam juga, maksudnya Islam pun ada pandangan dia tersendiri terhadap haiwan macam mana kita tahu bahawa bukan saja Islam bersetuju bahawa haiwan ini adalah untuk kita manfaatkan, maksudnya kita sebagai manusia memanfaatkan haiwan, tetapi haiwan ni juga ada soul, ada dia punya jiwa dia kan, dia pun berzikir kepada Allah SWT, dia pun ada maksudnya kalau kita tengok dalam surah-surah dalam Al-Quran yang mana dalam surah Semut, yang mana haiwan pun berfikir, tentera Nabi Sulaiman akan datang ke kawasan ni. Maksudnya dia sedar kan, dia ada sedar, dia ada awareness. Berbeza dengan pandangan yang sebelum ni mengatakan haiwan ni dia tidak ada awareness, dia tidak ada reason kan.
Jadi macam mana pandangan Islam terhadap perkara ini? Saya minta kalau boleh Puan Nazila untuk jelaskan tentang pandangan dan falsafah Islam terhadap kedudukan haiwan. Okey, terima kasih Encik Fitri sebenarnya Encik Fitri di dalam Islam telah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kedudukan haiwan di dalam Islam. Yang mana walaupun haiwan ini tidak diberikan kedudukan yang setaraf dengan manusia dari segi akal fikiran, namun kedudukannya dari sudut kehambaan dan juga pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sama seperti manusia. Hal ini telah dinukilkan dengan jelas di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 38 yang bermaksud, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat seperti kamu. Jadi di sini secara jelas Encik Fitri bahawa haiwan ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Tak kiralah sama ada dari sudut manusia untuk mendapatkan sumber bekalan makanan, sumber bekalan pakaian, dan dalam masa yang sama haiwan ini juga adalah satu-satunya makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang beza antara mereka dengan manusia adalah mereka tidak memiliki akal fikiran seperti mana seperti mana manusia yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi sebagai khalifah di atas muka bumi, jadi sewajarnya manusia ini berinteraksi dengan baik dengan haiwan yang ada di atas muka bumi agar kebajikan haiwan tidak dipinggirkan ataupun kebajikan haiwan ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan Al-Quran turut memberi perhatian yang besar sebenarnya terhadap haiwan yang mana kalau kita lihat banyak nama-nama surah di dalam Al-Quran yang menggunakan nama-nama haiwan yang mana antaranya adalah sebagai contoh antaranya seperti surah Al-Baqarah yang bermaksud lembu betina, Al-An'am iaitu binatang ternakan, An-Nahlu lebah, An-Namlu semut, Al-Ankabut labah-labah, Al-Fil gajah dan Al-Adiyat kuda. Jadi kat situ secara jelas apabila kita lihat betapa di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menamakan nama-nama surah itu dengan nama-nama binatang. Di sini menggambarkan betapa pentingnya haiwan-haiwan di atas muka bumi ini bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar seluruhnya. Jadi penggunaan nama-nama berkenaan antaranya adalah antara lainnya adalah untuk menimbulkan keprihatinan dan juga kesedaran manusia terhadap perkara tersebut agar manusia sentiasa memberi perhatian terhadap haiwan dengan tidak melakukan kezaliman ataupun tidak orang kata menganiaya serta menjaga kebajikan, cuba sedaya upaya untuk menjaga kebajikan haiwan yang ada di sekeliling kita, walaupun tak kiralah sama ada haiwan itu haiwan yang berguna sebagai makanan maupun haiwan yang haram untuk disentuh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam yang mana haiwan digunakan sebagai alat dalam pemujaan dan juga sihir oleh sebilangan besar masyarakat jahiliah yang mana penyembelihan haiwan dilakukan atas nama berhala. Namun keadaan berubah setelah kedatangan Islam yang dibawa oleh junjungan besar Rasulullah SAW yang mana baginda telah mengubah amalan sosial berkenaan yang mana penyembelihan atas nama berhala itu telah diubah kepada penyembelihan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya berbalik kepada persoalan tentang hak-hak haiwan dalam Islam, didapati pada hari ini manusia seakan-akan lupa tentang amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam membantu dan mengasihani makhluk ciptaannya, bukan sahaja sesama manusia tetapi juga kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, khususnya haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Buktinya saban hari kita dapat melihat haiwan-haiwan seperti kucing, anjing dan pelbagai haiwan terbiar yang langsung tidak dipedulikan oleh manusia. Ini belum lagi kes penderaan dan kezaliman yang dilakukan oleh segelintir manusia yang mana kita dapati pada hari ini seolah-olah hilang pertimbangan, hilang perkemanusiaan yang kerap berlaku sejak kebelakangan ini, yang mana kerap tular, kalau kita lihat tular di media-media sosial dan juga menjadi liputan di dada-dada akhbar. Misalnya kalau kita tengok baru-baru ini ada di kalangan masyarakat kita yang memasukkan
kucing tu ke dalam mesin basuh di kedai Dobi. Jadi kat situ cuba kita bayangkan macam mana mereka, pemikiran mereka tidakkah ada sedikit rasa kasihan kepada haiwan berkenaan, tidakkah mereka memikirkan bahawa haiwan juga mempunyai naluri ataupun mempunyai rasa sakit sebagaimana kita juga manusia. Jadi pada hari ini kalau kita lihat saban hari haiwan-haiwan ini semakin dipinggirkan dan ada di antaranya tidak dipedulikan, sehingga ada di kalangan haiwan berkenaan mati kelaparan dan sebagainya. Jadi melihat kepada situasi ini, ia memberi gambaran yang jelas kepada kita betapa masyarakat kita pada hari ini sakit jiwa dan mental. Seakan-akan telah ini kerana seakan-akan mereka telah hilang rasa simpati, rasa belah ihsan kepada sesama makhluk yang lain, khususnya haiwan. Sedangkan kita sepatutnya mengambil iktibar daripada kisah, satu kisah yang mana seorang wanita muslim yang rajin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun telah menjadi ahli neraka kerana melakukan kekejaman terhadap haiwan. Dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Bukhari yang bermaksud seorang perempuan disiksa kerana seekor kucing yang dikurung sampai mati. Dia tidak memberi makan dan minum selama mengurungnya dan dia juga tidak melepaskan kucing untuk mencari makan di tempat yang lain. Jadi kat situ secara jelas penekanan terhadap menjaga aspek kebajikan haiwan ini. Jadi daripada kisah ini jelas memberi gambaran kepada kita bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini sebenarnya perlu dikongsi dengan pelbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah haiwan yang ada di sekeliling kita. Dan semua makhluk di atas muka bumi sebenarnya saling memerlukan di antara satu sama lain bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kalau kita lihat bukan saja haiwan peliharaan tetapi haiwan-haiwan liar misalnya banyak memberi sumbangan yang besar kepada kita, bukan saja dalam konteks mendapatkan sebuah bekalan makanan tetapi juga ke atas pemeliharaan alam sekitar, misalnya seperti haiwan seperti kelawar yang bertindak sebagai ejen pendebungaan dan penyebaran biji benih, dan haiwan seperti gajah yang bertindak untuk regenerasi hutan. Jadi kat situ mungkin kurang difahami oleh masyarakat kita menyebabkan tidak ada belas dan ihsan kepada makhluk yang bernama haiwan ini. Selain berfungsi sebagai makanan, haiwan-haiwan, sebahagian daripada haiwan juga diperlukan untuk melengkapi kehidupan kita. Ada dalam kalangan masyarakat kita yang terlalu mengasihi haiwan sehingga menjadikan haiwan peliharaan. Namun dalam masa yang sama, untuk memelihara haiwan-haiwan berkenaan perlu diingat bahawa dalam kita memelihara, kita memerlukan kasih sayang daripada haiwan berkenaan. Kita juga perlu, orang kata, menjaga hak haiwan berkenaan, iaitu tidak sekali-kali menzalimi haiwan berkenaan, iaitu memastikan makan dan minum haiwan berkenaan dicukupi, keperluan haiwan berkenaan dilengkapi supaya tidak berlaku kezaliman ke atas haiwan peliharaan kita. Kerana kita tahu apabila berlaku kezaliman ataupun penganiayaan terhadap haiwan peliharaan kita, sebenarnya kita telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya ia akan memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita, terutamanya apabila melibatkan haiwan. Haiwan iaitu makhluk yang kita tahu, makhluk yang tidak dikurniakan akal sebagaimana kita manusia. Dan dapat kita lihat daripada kisah yang dikongsikan sebentar tadi, betapa seriusnya akibat yang ditanggung jika kita mengabaikan hak-hak asasi haiwan peliharaan, yang mana pelakunya berpotensi menjadi ahli neraka hanya kerana kezaliman terhadap haiwan peliharaannya. Dan setiap daripada kita sewajarnya sedar bahawa haiwan juga mempunyai perasaan dan juga kemahuan hidup mereka sendiri. Justru jika ia dikurung dan pemilik tidak mampu menjaga hak asasi seperti makan dan minumnya, maka hendaklah pemilik itu melepaskan haiwan berkenaan untuk mereka mencari makanan sendiri di luar. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika kita berbuat baik kepada haiwan? Dan lantas baginda menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk
Allah Subhanahu Wa Taala adalah diberi ganjaran pahala yang besar. Jadi di sini menggambarkan kepada kita begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang melakukan kebajikan serta kebaikan kepada haiwan, meskipun ia bukan haiwan peliharaan ataupun haiwan yang dianggap najis di sisi masyarakat seperti anjing dan juga haiwan liar yang lain. Jadi itu sedikit sebanyak saya harap menjawab persoalan Encik Fitri sebentar tadi. Baik, terima kasih Puan Nazila. Panjang lebar penerangan tadi tu kita dapat lihat daripada sudut konsep macam mana haiwan tu sebagai satu entiti, being yang ada, yang dia sedar tentang kewujudan dia sebagai makhluk Allah SWT, dan bagaimana kita sebagai manusia harus menghormati juga peranan haiwan ni kepada kehidupan kita. Saya nak pergi kepada Dr. Arif tentang secara praktikal ataupun secara realitinya. Kita melihat realiti masyarakat kita sekarang ni terhadap kefahaman mereka ataupun amalan-amalan mereka terhadap kebajikan haiwan ini. Adakah satu trend, wujud satu trend daripada zaman dahulu, macam mana persepsi masyarakat terhadap kebajikan haiwan, dan juga macam mana sekarang, lebih-lebih lagi dengan sekarang ni ada undang-undang, dulu ada undang-undang juga, ataupun sebelum tahun 50-an tidak ada undang-undang, kemudian ada undang-undang yang mungkin bersifat lebih ringan, kemudian sekarang ni ada undang-undang yang baru tahun 2015, Akta Haiwan yang lebih berat. Macam mana amalan-amalan masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia, masyarakat Islam dan juga masyarakat Malaysia secara keseluruhan dia terhadap kebajikan haiwan? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Cik Fitri. Okey. Jadi apabila kita membicarakan tentang amalan-amalan masyarakat Melayu ni, jadi saya nak pergi kembali kepada salah satu ketika dahulu. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, hubungan ni haiwan dan masyarakat Melayu ni adalah sangat erat satu ketika dahulu, tuan-tuan dan puan ya. Apabila kita baca buku-buku sejarah ataupun kita mendengar cerita daripada datuk kita, nenek kita, tok wan kita ni, kalau dulu ni tuan-tuan dan puan-puan, ayam ni jadi jam bucing, tuan-tuan dan puan ya, di waktu pagi mengejutkan kita bangun bersubuh, bangun waktu subuh dan sebagainya. Ia berlaku di kampung-kampung halaman kita sampai ke hari ini. Dan dia hasilkan telur, dan dia juga memberikan menjadi satu sumber makanan kepada kita. Okey, kalau zaman dahulunya sebagai contoh ya, kerbau dijadikan sebagai satu alat untuk salah satu sumber ekonomi untuk membajak sawah atau sumber makanan. Dia berarti dia menyumbang kepada aktiviti manusia. Dan sebagai contoh, burung, kucing dan sebagainya itu menjadi haiwan kesayangan. Dia ada satu nilai instrumental yang sangat menebal di kalangan masyarakat Melayu, bukan masyarakat Melayu sahaja, di kalangan masyarakat yang lain juga yang ada di Malaysia. Okey, dan sebagai contoh kita juga mendengar anjing-anjing ni juga, haiwan anjing ni juga digunakan untuk menjaga kebun, jaga tanah, jaga rumah dan sebagainya. Dan haiwan-haiwan ini kalau kita lihat daripada segi sejarahnya, kalau kita lihat mereka yang menulis tentang haiwan ni pada zaman dahulu ni, masyarakat Melayu ni pada awal dulu lagi ni telah merasakan bahawa haiwan ni merupakan salah satu sahabat yang erat. Okey, mereka ni memberikan, buat rumah pula ke haiwan. Kalau kita tengok rumah Melayu dulu, dia ada tiang tu kan, dia duduk di bahagian atas, bawah tu dia tambat lembu atau kerbau dia kat situ. Okey, dia ada sangka-sangka burung, dia buat pula tempat rumah burung merpati satu ketika dahulu, nak menunjukkan bahawa kita ni memang menghargai haiwan. Okey, itu merupakan perkara-perkara yang sinonim dengan masyarakat Melayu satu ketika dahulu. Okey, dan kalau kita lihat juga tuan-tuan dan puan-puan ya, dari segi adatnya, okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Dari segi adat tersebut, adat-adat Melayu ni pula undang-undang adat ni banyak sebenarnya. Undang-undang adat kita ni zaman dahulu ni, sebelum kita ada undang-undang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya dia ada satu adat yang tidak bertulis sebenarnya. Adat tu bila Islam datang, okey, bercampur dengan adat Melayu, dia jadi beberapa undang-undang yang kita biasa belajar, iaitu macam undang-undang sebagai contoh kita tengok undang-undang adat Temenggung, adat Perpatih, dan kemudian lahirlah kepada
undang-undang kanun Melaka sebagai contoh, undang-undang laut Melaka sebagai contoh. Ini merupakan undang-undang yang tidak bertulis, yang memang ada peruntukan itu ada peruntukan tentang haiwan sebenarnya dalam tu. Okey, dia sebenarnya menjaga kebajikan haiwan sebenarnya. Dia banyak, okey, tuan-tuan dan puan, dalam sebagai contoh kita bila tengok undang-undang Kedah tahun 1650 tu, dia telah ada kat situ larangan sabung ayam kat situ. Kenapa ada larangan sabung ayam ni? Kenapa? Nak menjaga kebajikan haiwan, supaya haiwan itu tidak digunakan untuk sebagai contoh hiburan yang melampau, sehingga sebagai contoh mencederakan haiwan tersebut. Dan dia juga ada juga undang-undang kawal selia laga kerbau dan lembu seperti dulu. Kalau dulu lah kan, kalau kita baca sejarah, kalau macam dulu tu, kalau macam Munsyi Abdullah pernah menulis sebagai contoh dia ada di tanah Melayu tu, kita ada pertandingan laga lembu, laga kerbau, kemudian kita ada sabung ayam, okey, dan dia ada undang-undang yang menyelia tentang perkara-perkara berikut. Jadi elemen-elemen kebajikan haiwan ni sebenarnya telah ada sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita merasakan bahawa tak perlulah undang-undang ni, kerana kita boleh buat apa saja, haiwan tu kita yang punya. Okey, tetapi unsur yang kita perlu lihat, unsur yang kita perlu sedar bahawa haiwan ini mereka juga seperti mana yang Puan Aziza sebut tadi, dalam Islam itu mereka juga adalah makhluk Allah. Mereka adalah makhluk bernyawa. Tuan-tuan dan puan, dia ada perasaan, dia juga boleh merasai kesakitan, dan juga boleh merasai juga keseronokan. Jadi oleh itu kita perlu memberikan perlindungan, menjaga kebajikan mereka dengan baik. Okey, itu merupakan elemen-elemen kebajikan haiwan yang ada. Okey, jadi bila Cik Fitri tadi sebut tentang undang-undang, jadi undang-undang ni Cik Fitri okey, sebelum saya masuk undang-undang sebelum saya masuk undang-undang ni, sebagai contoh banyak adat-adat kita juga mengiktiraf haiwan. Okey, sebagai contoh kita ada sebagai contoh dalam masyarakat kita sebut alam tambakan jadi guru. Berarti kita belajar daripada alam sekitar termasuk haiwan. Berarti adat ini mengiktiraf haiwan sebagai hidupan yang perlu diberi autonomi dan tidak diganggu dalam urusan kehidupan mereka. Sebagai contoh, burung pun ada kebebasan, dan kita perlu membataskan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan haiwan dan alam. Sebab tu dalam undang-undang kita dulu, undang-undang sebagai contoh hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, undang-undang 99 Perak dan sebagainya, dia sebut tu ada beberapa spesies haiwan yang tidak boleh dibunuh sebenarnya. Macam gajah, okey, sebagai contoh badak, sumbu, sebagai contoh harimau, semua benda ni tidak boleh dibunuh selagi mana mereka tidak mendatangkan kecederaan ataupun ancaman kepada manusia. Sebab tu spesies haiwan ni tak boleh dibunuh. Kerana apa? Kerana untuk menjaga kebajikan haiwan, menjaga ekosistem. Dan dulu-dulu juga dalam undang-undang tu ada juga penetapan kawasan berburu dan menangkap ikan. Supaya apa, tuan-tuan dan puan, supaya kita jaga kebajikan dan kita jaga alam sekitar. Sebagai contoh, okey. Dan menangkap ikan ni dia ada tempat-tempat dia pula, sebabnya ekosistem yang seimbang tu, apabila kita tangkap ikan tu, satu tempat tu kita khaskan tangkap ikan pada waktu satu masa-masa tertentu sahaja. Kenapa tuan-tuan dan puan? Satu lagi adalah untuk membolehkan ikan tersebut besar untuk kita makan di masa akan datang. Itu dia punya hikmah. Dulu dah ada dah sebenarnya benda-benda ni. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita macam seolah-olah kita lupa benda-benda yang kita memang datuk nenek kita tu memang dah jaga. Tapi sampai ke hari ini ni kita macam saya tak pasti bagaimanakah sistem kita ada di situ, tetapi kadang-kadang ni dia tidak memberikan sebagai contoh satu pedoman. Dia bagi pedoman, cuma satu benda yang kita tak boleh tu adalah benda-benda yang untuk memupuk perkara-perkara yang mendekatkan diri kita untuk mengasihi haiwan. Sebagai contoh, kalau dulu tuan-tuan dan puan saya tak ingat kalau dulu lah, kalau dalam Islam ni tuan-tuan dan puan kalau dulu kalau saya masa kecil-kecil tu, saya mungkin sebagai contoh, kalau kecil-kecil tu budak-budak selalu lastik. Kalau saya orang Kedah dia panggil terbih, jadi lastik burung tuan-tuan lastik burung jatuh tuan-tuan, jadi mainan kan. Jadi sebab dulu kita seronok buat benda-benda yang macam tu. Lepas tu pula kita pula dimomok-momokkan dulu, anjing lalu depan kita, apa yang kita perlu buat? Anjing ini adalah haram, jadi apa yang kita perlu buat? Kita ambil batu, kita baling kat dia. Sedangkan anjing itu, tuan-tuan dan puan, tak buat apa-apa buat kita, sekadar lalu dan melintas. Okey, jadi macam kita seolah-olah diberikan bahawa perkara-perkara yang kadang-kadang tu seolah-olah dia macam terlebih-lebih. Okey, dia lebih sunyi dari kuah sebenarnya benda tu. Jadi apa sahaja dalam alam ini, haiwan ini
Sebenarnya haiwan ini dia duduk tu, dia adalah duduk adalah untuk dia pun juga duduk seperti kita. Okey, kalau dia merasakan dia terancam, barulah dia akan serang kita. Sebagai contoh, okey, haiwan-haiwan seperti anjing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut perlu kita titik beratkan dan perlu ada satu sistem pendidikan yang baik untuk kita terangkan kepada anak-anak kita tentang apakah perkara yang penting untuk kita menjaga kebajikan haiwan tersebut. Okey, kita dah masukkan dalam mana-mana. Kata alam tembakang tu apa kata? Okey, alam tembakang alam semula jadi guru kita. Jadi ada orang tanya mana berkaitan dengan alam ini apa dia benda-benda yang kita belajar pada alam sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita ni belajar menghargai kehidupan ni melalui alam. Alam sekitar kita yang mengajar kita. Sebagai contoh kita tengok burung. Sebagai contoh burung yang terbang tu dia ada kawasannya sebagai contoh ya. Berarti kita ni semua berkongsi bumi yang sama sebagai contoh ya. Dan kadang-kadang kita belajar juga daripada pelakon haiwan. Tuan-tuan dan puan-puan bila kita tengok tuan-puan ya. Sebagai contoh ya daripada Islam dulu kita tengok alam sebagai kita tengok kisah Habil dan Qabil waktu tersebut persembahkan tu apabila berlaku satu pembunuhan Allah tunjukkan burung yang datang tu bagaimana burung itu salah seorang daripada burung itu tercedera dan mati dan Allah tunjukkan bagaimana cara untuk mengebumikan burung tersebut. Maka lihatkan pengajaran kepada manusia. Baik itu kita ni belajar dan kadang-kadang kita belajar pada alam. Okey, kita belajar pada alam, kita menghargai alam semula jadi. Supaya apa tuan-tuan dan puan? Sebab untuk kita appreciate, untuk kita menghargai alam tersebut dan untuk kita menjaga kebajikan haiwan-haiwan yang ada di sini. Okey, kita teruskan teruskan lagi. Sikit lagi saya nak sentuh. Teruskan. Okey. Kadang-kadang kita ni terlalu sensitif tuan-tuan dan puan anjing macam saya sebut tadi ya. Dia ni anjing khinzir ni dia ciptaan Allah. Dia ada tujuan tersendiri. Okey. Sebab tu bila kita baca-baca tu anjing ni kena bunuh, anjing tu kena bunuh, anjing kena macam-macam lah, diracun dan sebagainya. Memanglah dia disebut kalau kita belajar dulu anjing ni najis moral lazah. Okey, tetapi kita kena ingat tuan-tuan dan puan ya. Anjing ni, babi ni disebut dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Bila Allah cerita tu mesti ada tujuan. Mesti ada apa tuan-tuan dan puan? Mestilah ada satu kita sebut adalah satu pengajaran kepada kita. Nama kita pun Allah tak sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan. Tapi nama-nama haiwan ni Allah paling jelas bagi tahu kita ni adalah untuk apa? Untuk pengajaran. Untuk pengajaran. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan untuk isu anjing ni tuan-tuan dia sebenarnya perbezaan pendapat dalam mazhab. Jadi kita tak perlulah nak sebut haram, halal, sentuh anjing tu semua kita dah tahu. Tetapi apa yang perlu kita buat ni tuan-tuan dan puan apa? Kebajikan haiwan tu perlu diutamakan dan kita kena jauhi kezaliman. Apa-apa saja. Kalau haiwan tu datang dalam keadaan yang mengancam kita nak menyerang kita tak apa, tak nak masalah. Itu self defense tuan-tuan dan puan, okey? Tetapi kalau kita sengaja mencederakan anjing tu kadang-kadang anjing kucing ni datang nak minta makanan ya tuan-tuan dan puan. Nak minta makanan, takkanlah kita sepak dia. Setakat anjing tu datang, anjing kucing berak depan rumah kita, memanglah kita sakit hati. Tapi itu anjing dan kucing tuan-tuan dan puan. Haiwan yang memang tidak ada akal fikiran, apa salahnya tuan-tuan dan puan? Buanglah najis tersebut, bagilah makanan dekat dia. Dapat pahala tuan-tuan dan puan, seperti mana yang Puan Nazila sebutkan tadi. Jadi apa yang paling penting adalah Islam menganjurkan ihsan kepada haiwan tuan-tuan dan puan ya. Jadi itu merupakan perkara yang biasa kita dengar, yang menjadi kadang-kadang ni kita sensitif sangat kepada benda-benda yang kecil. Dan saya sentuh sikit Cik Fitri sebut tadi tentang undang-undang kita apabila tuan-tuan undang-undang di Malaysia ni tuan-tuan ya, waktu zaman dulu tu undang-undang ni dia berkembang tuan-tuan ya, undang-undang terhadap kebajikan haiwan ni dia berkembang daripada undang-undang kalau orang Melayu ni, masyarakat Islam ni, orang Melayu ni kebanyakannya undang-undang adat, okey, dan kemudian British datang memperkenalkan undang-undang yang berkaitan dengan haiwan. Jadi ada beberapa perkara yang dalam adat itu juga dimasukkan dalam peruntukan dalam undang-undang haiwan tersebut. Jadi saya ringkaskan undang-undang kita yang pertama tu, Cik Fitri ada tanya saya tadi, kita ada undang-undang haiwan. Masa awal dulu kita ada akta haiwan. Sebelum akta haiwan tu kita ada ordinan haiwan di negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, di negeri Selat. Dan kemudian kita sebelum mereka tu kita ada satu akta haiwan 1953. Tuan-tuan Jadi akta haiwan 1953 ni tuan-tuan dia punya hukuman tu terlalu sedikit sangat untuk penganiayaan terhadap haiwan. Tuan-tuan satu ketika dahulu sebelum pindaan dibuat, penganiayaan terhadap penganiayaan haiwan ni hanya boleh didenda dengan denda sebanyak ringgit Malaysia RM200 sahaja tu tuan-puan. Ni akta tu daripada tahun 1953 sampailah
sebelum tahun 2015 tuan-tuan, sebelum ada akta yang baru tu, itu sahaja denda yang dikenakan. Okey, tuan-tuan buatlah macam mana pun kepada haiwan, denda yang akan dikenakan RM200 sahaja tuan-tuan ya, satu ketika dahulu, dan penjara tidak melebihi berapa tuan-tuan, 2 bulan tuan-tuan ya, 2 bulan. Jadi tak dapat ni masuk penjara 2 bulan. Sebab tu kita tengok kat dada-dada akhbar dulu, ada seorang penjaja, dia curah air panas atas kepala anjing tuan-tuan, kena berapa? RM200. Anjing terseksa tuan-tuan, habis mengelupas semua tuan-tuan ya. Dan kita pernah lihat juga dulu, satu ketika dulu ada orang mempertikaikan, sebagai contoh tahun 2000, saya tak ingat, tahun 2011 atau 12 tu, kita ada satu kes, okey, kes adalah pendakwa raya lawan Syarul Rizwan tuan-tuan. Ni tuan-tuan, dia berlaku di bulan Ramadan tuan-tuan ya. Salah satu pengendali boarding untuk kucing, dia ambil yalah, bila kita nak balik kampung lepas hari raya ni tuan-tuan kan, jadi kucing-kucing kita letak dekat boarding. Okey, dia ada trend macam tu sekarang kan, nak balik kucing ni susah pula hari raya, dia letak dekat boarding. Jadi boarding tersebut tak bagi makan dekat kucing tu. Okey, bila keadaannya hampir 30 ekor kucing tu, ada yang sakit, ada yang mati dan sebagainya. Okay, jadi nak buat macam mana tuan-tuan, undang-undang pada waktu itu dia punya denda RM200 saja tuan-tuan untuk kezaliman terhadap haiwan. Jadi ramailah orang komplain, kenapalah mahkamah ni menjatuhkan hukuman yang sangat rendah. Kenapa tuan-tuan? Dia jatuhkan hukuman rendah sebab peruntukan pun rendah tuan-tuan. Itu yang jadinya. Jadi bila terlalu rendah, jadi apa tuan-tuan, netizen ni dah duduk dekat ni, kenapa mahkamah menjatuhkan hukuman sangat rendah kepada ni, sedangkan itu adalah pengadaan terhadap haiwan, dibiarkan haiwan tidak memberi makan dan sebagainya. Okey, jadi mahkamah review balik mahkamah majistret menjatuhkan hukuman, mahkamah tinggi review balik hukuman tersebut dan memberikan tambahan hukuman kepada orang yang tertuduh. Tertuduh itulah, dia kes di waktu itulah. Dan kadang-kadang benda-benda tersebut akan berlaku tuan-tuan. Sebab tu sekarang tuan-tuan, bila kita tengok saja, sebab tu tuan-tuan, sekarang ni dengan haiwan jangan main tuan-tuan. Kita dapat aduan, kalau dapat aduan, laporkan terus tuan-tuan. Kita banyak NGO yang ada ni. Dan kita berterima kasih kepada NGO yang ada di Malaysia ini yang sentiasa memikirkan tentang kebajikan haiwan. Mereka lah menjadi kadang-kadang mata dan telinga kepada pihak penguasa kita. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, haiwan ni tuan-tuan, mereka juga ada nyawa tuan-tuan. Mereka juga ada perasaan. Kita bunuh mereka tuan-tuan, mereka akan merana. Bayangkan tuan-tuan, kita bunuh sahabat kita tuan-tuan, sama juga tuan-tuan, kalau tidak ada tujuan yang tertentu. Sebab itu tuan-tuan, ni benda-benda ni kita kena ambil peringatan. Okey, kadang-kadang benda-benda macam ni kita terlalu ambil mudah. Okey, jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita terima kasih, kita ada ramai sekarang ni, kesedaran telah bertambah. Okey, kita beri makan kepada haiwan jalanan. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, ialah selain pada manusia, haiwan juga perlukan bantuan tuan-tuan dan puan ya. Kita lihat waktu sekarang ni di mana operasi di zoo negara, tuan-tuan, zoo negara ni tuan-tuan, dia ni NGO. Okey tuan-tuan, zoo negara ni dia ni Malaysian Zoological Society tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau ada duit yang lebih sikit, selain pada kita bagi zakat kepada rakan-rakan kita, bagilah sikit tuan-tuan ya kepada haiwan. Kerana sekarang ni orang tak pergi zoo, tak tengok dah tuan-tuan zoo ni, kerana zoo negara ni operasi dia adalah tuan-tuan dengan tiket tuan-tuan ya. Jadi kita bagi sikit adalah untuk kita nak pastikan haiwan tu terjaga, mereka boleh bagi makan haiwan. Sebab apa tuan-tuan? Kita di masa akan datang ni, kita nak bawa anak cucu kita tengok haiwan tu lah tuan-tuan, nak tengok alam sekitar, inilah haiwan kita nak jaga ekosistem kita di sini tuan-tuan. Jadi apalah salah kiranya tuan-tuan dan puan ya, dalam bulan Ramadan ini, selain pada kita buat kebaikan kepada manusia, kita buat juga sedikit kepada haiwan, bagi sedikit makanan kepada haiwan, bagi sedikit sumbangan kepada NGO yang memperjuangkan kehidupan haiwan tersebut. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dalam Ramadan ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Itu penerangan yang saya kira cukup cantik lah, punya susulan dia tu. Dan juga saya nak tanya pada Puan Azila, yang ni berbalik kepada persepsi masyarakat terhadap kebajikan haiwan dalam Islam. Saya bagi satu contoh yang mungkin orang salah faham, terutama mereka yang memperjuangkan animal welfare dan juga animal right ni. Mereka salah faham, mengatakan bahawa amalan kurban di waktu hari raya kurban, menyembelih haiwan banyak-banyak dan sebagainya itu sebagai satu penyiksaan, sebagai satu benda yang
tidak patut dilakukan. Dan sebenarnya adab, etika dan konsep Islam terhadap kebajikan haiwan ni dalam konteks sama ada haiwan liar, sama ada haiwan ternak seperti lembu dan kambing tadi itu bagaimana sebenarnya, Tuan? Okey, terima kasih Encik Fitri ya. Jadi berbalik kepada persoalan Encik Fitri tadi, saya kira berkaitan adab dan etika tadi mungkin saya sentuh sedikit saja memandangkan telah banyak disebutkan oleh Dr. Arif sebentar tadi, yang mana dalam kita menjaga adab dan etika terhadap haiwan, tak kiralah sama ada haiwan ternakan, haiwan peliharaan ataupun haiwan-haiwan liar, kita perlu sentiasa memastikan agar kita tidak menyakiti haiwan berkenaan. Dan sebagaimana konsep Islam yang telah digariskan di dalam agama kita, Islam sangat menekankan kebajikan terhadap haiwan, yakni melalui konsep adil dan ihsan. Dalam konteks ini, keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam, dan banyak ayat Al-Quran yang menyeru manusia supaya berlaku adil dan memastikan keadilan itu dilaksanakan dalam setiap urusan hidup manusia. Dan apabila manusia berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain dalam alam ini, maka tidak dapat tidak perasaan ataupun persoalan yang berkait dengan keadilan pastinya akan timbul. Ini memandangkan kalau kita tengok macam yang Dr. Arif katakan sebentar tadi dan ada juga komen daripada penonton yang meletakkan komen yang menyatakan ada segelintir masyarakat kita ni apabila haiwan itu haram seperti khinzir, seperti anjing, jadi mereka fikir mereka boleh buat sesuka hati. Sebenarnya tidak. Kita perlu ada adab dan etika kita terhadap haiwan-haiwan berkenaan walaupun kita haram menyentuh haiwan-haiwan berkenaan. Jadi misalnya dalam realiti kehidupan manusia pada hari ini didapati terlalu banyak berlaku ketidakadilan dalam urusan kehidupan seharian. Ia bermula daripada ketidakadilan terhadap diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, negara, kawan-kawan, agama, dan juga dalam konteks perbincangan pada hari ini ialah ketidakadilan terhadap haiwan itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat pada hari ini bagaimana keadilan terhadap haiwan itu berlaku, kita dapat lihat bukan sahaja berlaku kepada haiwan peliharaan ataupun haiwan ternakan, tetapi juga berlaku kepada haiwan-haiwan liar. Kalau kita lihat pada hari ini situasi pemburuan haram begitu berleluasa dan pastinya sadis apabila kita dapati aktiviti pemburuan haram pada hari ini telah mengakibatkan banyak haiwan yang tercedera dan ada di kalangannya hidup tetapi cacat. Dan ini telah menyukarkan haiwan-haiwan berkenaan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi di dalam Al-Quran sebenarnya dengan jelas dan tegas telah menentukan perlakuan yang adil dan juga menerangkan sifat keadilan kepada manusia. Antaranya sebagaimana yang dinukilkan dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Ayat Al-Quran tadi memberi tafsiran tentang konsep keadilan yang perlu diambil perhatian oleh kita semua, terutamanya bagi umat Islam yang secara jelas orang kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada panduan Al-Quran yang patut kita jadikan panduan dalam kita meneruskan segala aktiviti dalam kehidupan kita. Jadi terdapat dua pengertian di sini daripada keadilan dalam surah Al-Hadid tadi. Yang pertamanya, keadilan merupakan konsep yang luas dan mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Tak kiralah dalam aspek kita berinteraksi dengan persekitaran maupun dengan haiwan yang ada di sini kita. Yang keduanya, keadilan yang membayangkan keseimbangan, penisbahan dan juga keharmonian sebagaimana ianya juga membayangkan keadilan dari segi undang-undang, iaitu pemberian hak kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks perbincangan pada hari ini, kita memberi hak yang sewajarnya kepada makhluk yang bernama haiwan. Jadi ayat ke-25 surah Al-Hadid tadi telah menerangkan cara hidup yang seimbang dan benar merujuk kepada kepatuhan terhadap keadilan. Lanjutan daripada konsep keadilan inilah yang membawa kepada wujudnya keadilan terhadap haiwan dengan memungkinkan terbinanya keseimbangan dan juga keharmonian menerusi pengurusan yang terancam dan bijaksana. Dan konsep keadilan seperti inilah yang ini diguna pakai dalam memastikan kebajikan haiwan terjaga sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Atau dalam erti kata lain, Encik
Fitri, mengambil manfaat daripada haiwan-haiwan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan pada masa yang sama pengambilan manfaat tadi diuruskan pada kadar yang membolehkan kelangsungan haiwan-haiwan berkenaan dapat diteruskan. Oleh yang demikian, keadilan adalah dapat dirasai oleh semua pihak, tidak hanya kepada kita sebagai manusia, tetapi juga kepada haiwan, kerana mewujudkan keadilan memerlukan kepada satu keseimbangan, baik di antara keseimbangan antara manusia, alam sekitar dan juga haiwan berkenaan. Justru apabila lahirnya keseimbangan, maka ia akan membawa kepada pengekalan keadilan itu sendiri dalam interaksi kehidupan manusia dengan haiwan itu sendiri. Sementara itu, konsep ihsan pula merujuk kepada tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati, bekerjasama, pendekatan yang berperi kemanusiaan dan juga ikhlas menjaga dan mementingkan individu dan juga makhluk lain, khususnya haiwan, yang mana perlu memberi sesuatu tidak melebihi yang sepatutnya dan berpuas hati pada sesuatu perkara walaupun nilainya kurang daripada yang sepatutnya. Secara ringkasnya, konsep ihsan adalah melebihi daripada konsep keadilan. Saya ulang, konsep ihsan seharusnya melebihi daripada konsep keadilan. Jika keadilan dilihat sebagai asas kepada keharmonian, maka ihsan pula ialah merupakan perhiasan yang menjadikannya lengkap dan sempurna. Begitulah sebaliknya, jika keadilan dapat menyelamatkan masyarakat daripada gejala yang tidak sihat, daripada gejala kezaliman, daripada gejala kejahatan, maka ihsan pula menjadikan kehidupan manusia lebih mesra dan murni, terutamanya dalam berinteraksi dengan makhluk lain termasuk haiwan. Jadi dalam konteks kita menerapkan konsep adil dan ihsan ini dalam kehidupan kita, saya kira kalau kita lihat pada hari ini, golongan muda kurang kesedaran beberapa perkara ini. Jadi saya kira adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk menerapkan konsep adil dan ihsan ini kepada anak-anak kita, bagaimana untuk berlaku adil bukan sahaja sesama manusia tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain, khususnya haiwan, supaya mereka faham bahawa bukan sahaja manusia, hubungan di antara manusia yang perlu kita jaga dengan mengutamakan konsep adil dan ihsan, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk lain seperti haiwan yang ada di sekeliling kita. Sementara itu, Cik Fitri, Syed Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya bertajuk Memahami Al-Quran mendefinisikan ihsan adalah bermaksud sebagai memerhati, menyayangi, merawat, menghormati dan juga berkasih sayang. Sekiranya dengan amalan ihsan ini tidak wujud dalam amalan hidup bermasyarakat, sama ada hubungan sesama manusia atau sesama makhluk lain, maka tidak akan wujud rasa cinta, rasa kesyukuran, rasa kejujuran, rasa pengorbanan dan juga rasa kasih sayang kita ke atas makhluk-makhluk lain. Malahan tanpa nilai yang penting ini, iaitu ihsan, maka tidak akan ada kemesraan dan keindahan dalam kehidupan manusia dan mustahil untuk kita membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang baik dan sempurna, terutamanya untuk kita terapkan dalam generasi muda kita pada hari ini. Jadi daripada dua definisi ihsan tadi jelas menggambarkan kepada kita tentang kepentingan sifat ihsan dalam kehidupan. Dalam arti kata lain, kedua-dua definisi ihsan itu tadi sangat diperlukan dalam konteks interaksi antara manusia dengan manusia dan juga interaksi antara manusia dengan haiwan. Justru menjadi kewajipan manusia untuk memperlakukan haiwan secara adil dan ihsan, melindungi dan memeliharanya, menyayangi serta menyantuni haiwan dengan penuh perasaan kasih sayang, sama seperti mana kita mengasihi sesama manusia. Jika konsep keadilan menuntut kita kepada pertimbangan yang benar, maka konsep ihsan pula memperingatkan kita kepada pertimbangan adil terhadap pihak lain. Tuntutan Islam menerusi konsep adil dan ihsan ini adalah berusaha membentuk suatu ketentuan berasaskan kejujuran, kesejahteraan, pengorbanan dan interaksi yang positif. Kerana menerusi sifat-sifat inilah maka akan terjaminnya kewujudan sebuah masyarakat yang benar, berperi kemanusiaan dalam segala aktiviti kehidupan seharian. Dan apabila terjalinnya hubungan sebegini antara manusia dan haiwan, saya yakin maka tentunya masa depan haiwan akan lebih baik dan terjamin. Dan terdapat banyak hadis sebenarnya yang menyentuh mengenai interaksi antara manusia dan haiwan ini dan bagaimanakah interaksi itu perlu dilaksanakan. Antaranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud, tidaklah seseorang yang membunuh seekor burung atau yang lebih besar daripada itu dengan tanpa haknya, kecuali Allah akan meminta pertanggungjawabannya pada hari akhirat nanti.
Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak buruk itu? Rasulullah menjawab, haknya ialah kamu harus menyembelihnya dan kemudian memakannya, dan janganlah kamu memotong kepala buruk itu lalu kamu membuangnya. Daripada hadis ini jelas kepada kita, Encik Fitri, bahawa kalau menyembelih haiwan dengan sewenang-wenangnya, tidak untuk mengambil manfaat dengan sia-sia, itu adalah dilarang sama sekali, yang sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Jadi bagaimana, cuba kita fikirkan, kita melakukan perkara-perkara contohnya macam menganiaya haiwan, macam letak dalam mesin basuh dan sebagainya, seperti saya katakan tadi, macam melakukan aktiviti pemburuan haram, menggunakan jerat dan sebagainya, hanya untuk mengambil komponen-komponen badan haiwan yang tidak ada kesohihan tentang dakwaan saintifik yang menyatakan bahawa komponen-komponen berkenaan dapat memberi, orang kata, kebaikan kepada manusia, dapat menyihatkan tubuh badan manusia. Macam situasi yang berlaku pada hari ini, COVID-19, yang mana antara punca berlakunya COVID-19 adalah disebabkan oleh pemakanan haiwan eksotik yang berlaku di rata-ratanya di kalangan masyarakat negara China. Jadi kat sini sepatutnya kita mengambil iktibar akibat daripada memakan haiwan eksotik itu telah mengundang bencana kepada seluruh dunia, yang mana pada hari ini kita terpaksa berhadapan dengan virus corona yang masih belum ada lagi vaksin untuk kita cegahnya. Jadi secara jelas di dalam Al-Quran, apabila Allah mengharamkan kita memakan sesuatu haiwan, bermakna pasti ada sebabnya. Jadi di sini kita mungkin boleh nampak hikmah dengan berlakunya bencana COVID-19 ini. Hikmahnya adalah jelas kepada kita bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya memakan haiwan yang telah secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran haram, tetapi kita masih memakannya. Jadi kat situ secara jelas menggambarkan bahawa setiap larangan itu membawa kebaikan sebenarnya kepada kita. Jadi mudah-mudahan saya kira dengan berlakunya bencana COVID-19 ini, walaupun ia memberi kesan di seluruh dunia, tetapi kita sebagai masyarakat Islam mengambil iktibar bahawa itu merupakan satu pengajaran yang berguna kepada kita, supaya kita orang kata menyedari kenapa itu tak boleh, kenapa ini tidak boleh, dan kenapa Islam menggariskan sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk di dalam kehidupan seharian kepada kita. Baik. Ia sebenarnya bukan sisa tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Baik, penerangan yang saya kira cukup lengkap. Sama kita kena faham konsep ihsan tu. Maksudnya kalau kita jadi haiwan tu, nak tak kalau kita kena sepak kan, kita kena seksa macam tu kan. Maksudnya itulah cara ringkasnya kena faham ihsan tu kan. Maksudnya kalau kita jadi kucing macam mana kan. Dan betul juga saya nak menyokong pandangan Puan Nazila berkenaan dengan isu haiwan liar yang bukan sahaja oleh China, tapi juga di masyarakat di seluruh dunia, yang perdagangan eksotik ni sebenarnya sangat, orang kata apa, banyak kritikal ya, dan sehingga ada haiwan-haiwan yang diistilahkan sebagai terancam, sangat terancam, yang masih lagi diburu. Dari waktu PKP ni pun masih lagi diburu. Ada yang bertanya dalam ruangan komen kita berkenaan dengan jika kita ingin menghasilkan satu, ni soalan untuk doktor untuk satu modul tentang pendidikan terhadap kebajikan haiwan ni, apakah kaedah-kaedah dia yang sepatutnya kita susun? Di mana sekarang ni kalau kita tengok, saya dulu pun nakal juga, kawan-kawan saya tak pernah lah lagi sampai bunuh kucing semua ni, tapi biasa yang saya tengok pun dengan kawan-kawan sendiri, dengan waktu kita dah dewasa ni, kita tengok budak-budak mesti ada kejadian baling batu kat kucing sampai mati, tarik kaki belalang kan sampai terputus dan sebagainya. Kalau kita nak buat satu modul untuk berkenaan dengan kebajikan haiwan ni, yang melihat kepada sikap kita sebagai kanak-kanak tadi daripada awal sehingga dewasa, apa cadangan ataupun saranan doktor terhadap perkara ni?
Okey. Silakan. Okey, terima kasih Cik Fitri, dan terima kasih kepada ruangan yang bertanya. Saya rasa Puan Zawiyah, saya rasa dalam ni ya, dalam FB ya. Okey. Ini saya rasa kita kena kembali kepada daripada konsep asas pendidikan kita daripada awal dulu. Pada waktu dulu, berawal dulu, kita ada dulu, waktu dulu saya pun tak pasti, kita ada dulu, saya pernah ingat ayah saya bapa saya seorang guru, bapa saya kata dulu kita ada mata pelajaran civic dulu, dan kemudian kita ada mata pelajaran, selepas itu kita ada alam manusia, kita ada sains dan sebagainya. Okey. Jadi saya merasakan bahawa kadang-kadang apabila cara untuk kita mengajar tu, kadang-kadang ni kita terlalu ikut buku sangat kadang-kadang. Okey, bila kita cipta modul tersebut, kita hanya cipta tu nak bagi cantik sangat di buku, tulis macam-macam objektif dan semuanya, tetapi kita tidak ada satu tempat untuk praktikal. Kita ada tempat praktikal, tapi saya rasa praktikal tu kita perlu tingkatkan lagi. Itu tak menolak saya tengok sains pun banyak sekarang ni kan, kita pergi tu mengasihi haiwan, kita ada model-model tersebut. Tetapi untuk kita menjadikan dia lebih sebagai contoh real ataupun dalam keadaan realitinya itu, saya mencadangkan agar satu aktiviti yang memang dia field trip kita panggil. Okey, field trip kita pergi, dan kita pergi bawa anak-anak ini pergi melihat ke tempat-tempat haiwan tersebut. Okey, kalau di sekarang pun banyak dilakukan, tetapi saya rasa mungkin kita kena kaji sikit pada metod itu. Sebagai contoh, lawatan-lawatan ni kita selalu bawa, okey, pergi ke museum negara, pergi ke zoo negara. Apa salahnya, okey, kita bawa anak-anak kita ni, okey, banyak juga sekolah dah buat, dan kita bawa kepada pusat pelindungan haiwan sebagai contoh. Okey, pergi kepada tempat-tempat NGO ni, tengok bagaimanakah cara mereka mengasihi haiwan, tengok haiwan terbiar, bagaimanakah cara untuk kita melayani haiwan dengan baik. Jadi kita pergi ke tempat-tempat macam tu, saya rasa. Dan saya rasa kalau lebih lagi, kalau ada di beberapa negara tu, tuan-tuan dan puan ya, dia masukkan pelajar tersebut pergi membantu di pusat perlindungan haiwan tersebut. Dia bukan setakat pergi tengok, dia membantu. Dia bersihkan kandang, okey, dia bagi makanan di situ. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh, saya rasa, terus dilakukan dari semasa ke semasa. Yang paling penting adalah aspek realiti, aspek pengalaman itu yang pelajar dapat itu. Saya merasa itu pandangan saya, Cik Fitri. Setakat inilah yang boleh kita buat sebagai kita turun. Pelajar tu harus diberikan satu pandangan yang betul, okey, yang realiti, sudut yang nyata tentang haiwan-haiwan tersebut. Itu saya daripada saya. Pendek kata, dia kena by experience lah, bukan by book lah kan. Yes. Kena merasai. Kita pergi sendiri. Sebab tu kita kena jaga haiwan ni supaya kita boleh pegang dia kan. Kita boleh bermain dengan dia. Kita ada lebih kurang dalam satu soalan saja, ini soalan last sebagai penutup. Kalau kita tak ada lagi soalan-soalan tambahan, macam mana dengan institusi Islam? Ini soalan untuk Puan Azila daripada Hakim. Institusi Islam ni macam zakat, Hakim sendiri tentang mempromosi ataupun melaksanakan tindakan yang bermakna terhadap kebajikan haiwan. Sebagai contoh, kita boleh baca laporan-laporan yang disebut di kebudayaan masyarakat Turki yang sayang kepada kucing kan, Istanbul kan, dan juga sehingga ada wakaf khas untuk haiwan-haiwan jalanan ni, burung, kucing, anjing yang berkeliaran di Turki. Bagaimana konsep-konsep tu yang saya kira positif ataupun konsep-konsep yang baru yang boleh dilaksanakan oleh institusi-institusi kita di Malaysia ni. Tidak kiralah sama ada institusi Islam ataupun di institusi umum macam Jabatan Haiwan, macam zoo dan sebagainya. Puan terima kasih Cik Fitri
Sebenarnya berkaitan dengan wakaf terhadap haiwan liar ini, sebenarnya saya ada terbaca pada tahun 2019 yang mana sebenarnya telah ada usaha yang dilakukan di Malaysia berkaitan dengan wakaf bagi menjaga kebajikan haiwan. Salah satunya seperti yang telah dikembangkan oleh Wazan UPN menerusi perbincangan bersama Fakulti Perubatan Veterina UPN. Yang mana dana wakaf yang diwujudkan ini dapat dilaksanakan dengan sokongan daripada dana para penyumbang untuk menyalurkan sumbangan untuk menyalurkan sumbangan bagi mendapatkan dana untuk membeli ubat dan juga peralatan yang bagi merawat haiwan. Selain itu, dana wakaf haiwan yang juga boleh digunakan untuk membeli dan menyediakan makanan serta keperluan asas lain seperti tempat tinggal haiwan yang selesa dan sebagainya. Jadi cetusan idea ini dilihat merupakan salah satu contoh mungkin contoh permulaan di Malaysia yang mana boleh dikembangkan saya kira bukan sahaja oleh UPM ataupun universiti-universiti lain tetapi juga agensi-agensi Islam di seluruh Malaysia bagi menggalakkan masyarakat untuk sama-sama berwakaf dalam kita memastikan kebajikan haiwan, tak kiralah haiwan peliharaan ataupun haiwan liar seperti di zoo, haiwan seperti di hutan-hutan dan di taman-taman negara dan sebagainya ini dapat kita manfaatkan dana wakaf ini untuk tujuan-tujuan pemeliharaan haiwan-haiwan berkenaan. Selain itu, saya kira usaha berterusan bagi memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat khususnya orang Islam ini dalam membantu menyalurkan dana wakaf haiwan ini pastinya dapat mengatasi masalah haiwan di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Jadi sudah sampai masanya saya kira kita memberi kesedaran kepada masyarakat kita untuk membuka mata untuk berwakaf untuk tujuan menjaga kebajikan haiwan ini. Dan perlu ada institusi mengambil peranan untuk mewujudkan wakaf ini bagi menjaga kebajikan haiwan-haiwan liar dan juga haiwan-haiwan dalam usaha memastikan pemeliharaan haiwan liar. Jadi saya kira perkara ini tidak mustahil untuk kita lakukan. Yang penting kena ada usaha bersepadu, kena ada kerjasama di antara agensi-agensi yang orang kata yang terlibat secara langsung dalam aspek pemeliharaan sita, agensi agama dan juga agensi penyelidikan bagi memastikan usaha ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Baik, sudah tentu kita sebagai masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia seharusnya menyokonglah usaha-usaha ni. Tapi tidak ada orang kata apa senjata yang paling berkesan melainkan pendidikan. Maksudnya dia kena bermula dengan pendidikan, maksudnya dengan modul ni tadi tu. Kemudian barulah ada undang-undang, kemudian barulah ada institusi development yang membangunkan ataupun menjalankan kerja-kerja kebajikan terhadap haiwan-haiwan ni. Haiwan-haiwan ni kita boleh manfaatkan untuk kebaikan kita sebagai entiti manusia itu sendiri. Kita dah ke hujung rancangan kita. Terima kasih kepada yang menonton selama lebih kurang dalam 1 jam lebih ni. Jadi saya beri peluang last sebelum masuk waktu asar, sebelum kita tutup, kepada ahli panel untuk bagikan kata-kata terakhir, bermula dengan Dr. Arif dulu, kemudian Puan Nazila. Okey, terima kasih Cik Fitri. Okey. Sikit saja sebagai kesimpulan. Okey, isu kebajikan haiwan ni sebenarnya dia menjadi tanggungjawab semua tuan-tuan dan puan-puan ya. Kerajaan perlu juga dalam masa yang sama untuk membantu melihat isu-isu ini. Kerajaan dah buat dengan baik dan kita juga mohon supaya kita juga sama-sama support dia punya usaha-usaha tersebut. Okey, para NGO juga dah ikut semua sekali dan sebenarnya Islam ni adalah agama ihsan tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia ramai sarjana barat dalam mengakui Islam ni menganjurkan kebaikan terhadap haiwan berbanding agama lain. Okey, banyak sarjana barat tulis tentang ni, sebagai contoh Richard Falls, sebagai contoh lagi Jeremy Bentham dan sebagainya. Okey, jadi penganut Islam ni perlu mengikuti ajaran Islam dan aspek kebajikan haiwan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya tengok ada satu komen dalam ni, komen daripada guru saya Dr. Nik Rahim di situ. Dr. Nik Rahim ni tuan-tuan dan puan selalu bagi makan kepada kucing. Walaupun kafir dah tok tu COVID, dia bagi makan kat kucing. Terima kasih banyak Dr. Nik Rahim.
Okey, dan kita pun kita kena ingat bahawa kita perlulah melakukan ihsan sama makhluk, kerana tuan-tuan dan puan-puan, di akhir itu tuan-tuan dan puan, yang membezakan kita dan puan-puan takwa, tuan-tuan dan puan, ya. Itu saja. Di bulan Ramadan ini mengasihi sama makhluk, okey, menghormati di antara satu sama lain, dan kena ingat bahawa kita pastikan bahawa kita menjadi insan-insan yang bertakwa untuk kita mendapat keridhaan Allah. Dan salah satu daripadanya, tuan-tuan dan puan, adalah mengasihi haiwan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Insya-Allah. Puan Nazila, last. Okey, Encik Fitri, saya kira sudah sampai masanya masyarakat kita diberi kesedaran tentang aspek kepentingan menjaga kebajikan haiwan, dan pastinya usaha ini tidak boleh dilakukan secara bersendirian, sebaliknya memerlukan kerjasama yang cukup erat, terutamanya dalam kalangan pendidikan, institusi pendidikan kita, yang mana boleh mulakan kesedaran tentang kebajikan haiwan ini di peringkat seawal usia, misalnya di peringkat prasekolah dan juga di peringkat tadika. Dan kalau kita lihat pada hari ini telah ada sebenarnya pendekatan secara praktikal untuk mendekatkan para pelajar dengan alam ini, yang mana dilakukan oleh prasekolah swasta, iaitu Lita Khalid. Yang mana Lita Khalid ni saya kira patut dicontohi oleh tadika-tadika lain, kerana mereka telah memulakan pendekatan secara praktikal dalam memberi kesedaran kepada anak-anak untuk orang kata dekat dengan alam, dekat dengan haiwan dan sebagainya. Kerana daripada silibus mereka ada juga membawa pelajar-pelajar pergi ke lapangan, bertujuan bagi memberi pendedahan untuk mendekatkan anak-anak kita supaya menyedari tentang kepentingan makhluk lain di dalam alam semesta dan juga haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi ini saya kira antara perkara yang boleh dicontohi oleh institusi pendidikan kerajaan dan juga tadika dan sebagainya, supaya dapat mengambil roh daripada apa yang dibuat oleh Lita Khalid ini, supaya dapat menerapkan pendidikan alam sekitar itu secara praktikal kepada anak-anak masing-masing. Jadi itu sahaja caranya untuk kita memastikan kebajikan haiwan ini terbela, iaitu dengan memperkasakan institusi pendidikan kita bermula daripada seawal usia. InsyaAllah jika kita mulakan daripada sekarang, insyaAllah anak-anak kita depan hari sudah terterap ataupun sudah disuntik dengan elemen kesedaran yang tinggi terhadap kebajikan haiwan ini. Dan saya kira pada bulan Ramadan yang mulia ini sama-samalah kita yang mana yang ada anak-anak kat rumah bolehlah bermula dari sekarang cuba ajar sedikit demi sedikit kepada anak-anak tentang kepentingan untuk mengasihi haiwan, untuk belas ihsan kepada haiwan, supaya benda itu tertanam di dalam diri anak-anak, bukan sahaja terhadap haiwan tetapi juga sesama makhluk lain, manusia dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Baik, berakhirlah sudah kita punya sesi bicara alam, kebajikan terhadap haiwan. Jadi sama-samalah kita ingat, kita melatih kita punya anak-anak, adik-adik kita, saudara mara kita untuk bersifat belas kasihan terhadap haiwan, ada ihsan. Bagaimana jika haiwan itu disakiti tapi kita kena rasional, kena hati-hati juga sampai satu tahap kalau kita dah terlalu mengasihi haiwan ni, sampai kadang-kadang tu rumah kita banyak tikus, nak bunuh tikus pun tak nak kan. Jadi itu dah jadi mudarat pula pada kita kan, kena kencing tikus pula nanti kan. Jadi itulah ajaran Islam, kita kena seimbangkan apa yang baik kita kena teruskan, apa yang memudarat ada had-had dia, seperti mana yang telah diterangkan tadi oleh Dr. Arif dan juga Puan Nazila. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih kepada para penonton sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sebentar nanti. Waalaikumsalam.